enter dia. Oh, I can tekan. Tak start. Kata pun tak ada ni ada projector ada I ada pointer. Tapi kalau nak tukar slide tu I kena buat kat sini lah. apa ni doktor punya dia punya transmitter dia ni mana kalau untuk Tapi pakai komputer juga kan? betul saya pakai ni kan macam mana Dia nak pakai toggle tu. kita atas I ada pointer. Assalamualaikum. Kamu tak jumpa. Boleh cucuk kan? Ke tak boleh? Tak, tukar slide. saya cabut kan Oh, tukar slide. Boleh kot. Cabut je, masuk je kat situ. bukan Dia laptop automatic dia plug kan? and play kan Dia PNB je. So I boleh tukar secara Yes. remote. Kita kan tekan dulu. Dia turn on off dulu. Ya. boleh Boleh. Alright. Okay. Yang dekat ni pakai pointer boleh? ni doktor punya Boleh link sekali tu. Kita pakai ni lah sikit ya pakai ni nanti on kat sini on lah macam ni kan? ya ni belakang Ni belah kanan ya. lepas tu ni on lah Okey. Boleh buka mask tak? boleh lagi bagus lagi clear Lagi clear. boleh Untuk Faizal nanti pun cabut. bawah sikit Bukan betul kat tinggal tadi tapi tu bunyi ni tu macam ni. Okay. Okey. So ini on kat situ lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. test Sekali lagi Testing. Tak ada. kita dapat bersama dengan Testing. hijau dah. Testing. sekali lagi kita tentang topik gastrik dan kanser. Dah on dah tu. Testing. Dalam kesihatan daripada empat kita membicarakan tentang masalah saya jantung. Jadi kanser adalah punca penyakit antara punca kematian tertinggi dalam hari ini. Jadi sebelum kita mulakan program kita pada malam ini, saya jemput Imam Kiri untuk bersama-sama di bahagian tengah. Kita di bahagian untuk sama-sama bahagian tengah. Muslimah kalau tak nampak dan tak mungkin boleh nak keluar daripada tempat tu pun 60 cm mungkin satu slide tak nampak kita jauh. Jadi untuk tidak sekali buat pertanyaan dan lepas tu kita ada sesi soal jawab. Jadi boleh diusulkan terus pada Dr. Pakar kita. Jadi saya menjemput Dr. Zainal Arifin Hashim, pakar gastroenterologi dan pakar kebiasaan untuk meneruskan sesi kita pada malam ini. Itu silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Mula-mula saya ingin mengucapkan sampai dua. dan untuk start okey ya Okey. Okey kan, boleh dengar kan? Kerana ahli jawatankuasa masjid ni yang menjemput saya untuk berkongsi ilmu tentang sedikit ilmu kesihatan. Dan saya pun nak berkongsi ilmu juga dengan kalau sekiranya ada ahli jemaah yang hadir yang menghadapi penyakit gastrik, kita boleh berkongsi juga pengalaman seorang pesakit. Ya. Okey. Saya punya penyampaian malam ni saya akan bahagikan pada 3 bahagian. Kalau tak cukup masa, kita buat bahagian pertama saja. Sebab saya akan akhirkan bahagian pertama membuka waktu ruang untuk menanya soalan. Ya. Sebab saya rasa lebih elok kalau hadirin yang bertanya soalan. Ya. Saya rasa mungkin dah ada soalan ni, belum saya menyampaikan apa-apa pun mesti dah ada soalan dah. Jadi saya buat secara ringkas saja. Ya. Okay. Alright. Istilah gastrik ni adalah istilah, bukannya istilah medical yang sebenarnya. Okay. Tapi sebab istilah ni dah semua orang dah terima, jadi kalau pesakit tu memang almost 100% akan kata, doktor, saya rasa saya ada masalah gastrik. Okay. Istilah ni amat popular
Tetapi kalau kita tengok bahasa Latin je, gastric ni kalau kita alih bahasakan kepada daripada Latin terus kepada bahasa Melayu, maksudnya perut. Ya, so bila orang kata saya ada penyakit gastrik, dia ada penyakit perut. Tapi penyakit perut ni macam-macam. Tapi tak apa, untuk malam ni kita gunakan istilah gastrik untuk ini istilahnya betul dalam dunia perubatan antara dua ni, ya. Ini istilah Inggeris, saya tak jumpa istilah Melayu untuk functional dyspepsia. Okay, so saya punya penyampaian yang pertama ni memang nak bercakap tentang gastrik aja. Masalah yang agak berleluasa. Okay. Tanda dan gejala gastrik ni macam ni lah. Perut rasa sebu, senak, perkataan yang favourite konsultan kata, doktor, perut saya berangin, perasaan menekan, sedawa, loya, macam-macam. Dia, kalau you ambil 100 orang yang ada sakit gastrik, dia punya penekanan pada aduan ni berbeza-beza. So orang semua unik, dia punya aduan lain-lain. Yang dia alami itu bukannya berterusan. Dia orang kata, bahasa Inggeris kata on and off, kejap ada, kejap tak ada. Okay? Dan dia punya jangka masa tu, ada orang kata, doktor, masa saya universiti pun saya ada masalah gastrik, lepas tu hilang, lepas tu datang balik, lepas tu hilang, lepas tu datang balik. Okay? So dia memang satu penyakit yang orang kata on and off. Dia tak betul-betul hilang. Ada masa-masa dia okey, ada masa-masa dia meragam dan tak okey. Okay. Kita kena faham kenapa kita rasa loya, rasa senak, rasa menekan tu. Dia masalah penyakit ni, okay, sebelum kita bercakap tentang punca, masalah penyakit ni ramai orang kata sebab banyak angin. Okay? Sebenarnya itu salah faham tentang penyakit gastrik. Penyakit gastrik ni is masalah pergerakan. Kita punya sistem penghadaman ni, daripada saluran menelan esophagus sampai ke perut, sampai ke usus kecil, usus besar, sentiasa bergerak. Dia kena, orang kata istilah ni, menolak makanan. Dia kena propel the food untuk bergerak. Jadi memang dia punya tugas bergerak. Tapi masalahnya bila kita ada gastrik, pergerakan tu agak kuat, cengkaman dia agak kuat, jerutan dia agak kuat. Itu yang membuat kita rasa tak selesa. So secara ringkasnya, gastrik ni adalah masalah pergerakan. Bukan pergerakan badan kita, pergerakan sistem penghadaman kita. Dan kedua, orang kata to make things worse, atau membuat pesakit tu lagi terasa dengan ketidakselesaan tu, urat saraf yang membekal sistem penghadaman kita, bila kena penyakit ni, dia boleh jadi oversensitif. Cepat sangat nak hantar maklumat daripada perut ke kita punya brain, otak kita. Jadi kita lebih terasa. Ada yang rasa panas, dia mengadu, panas di perut dia. Bila dia dapat serangan, panas. Okay? So sebabnya nerve tu duk hantar banyak maklumat panas kat kepala dia. So inilah dia dua mekanismenya bila kita mengalami ketidakselesaan masa kena serangan gastrik. Okey. Selalunya bila pesakit tanya, apa punca? Tak ada punca. Tak ada salah sesiapa. Sebab ramai orang, tambah-tambah yang ibu ayah bawa anak umur 16 tahun datang jumpa saya masalah gastrik. Dan ibu dan ayah cepat macam menuduh lah, kata, patutlah dia kena gastrik, doktor, sebab dia makan tak menentu. Tak. Gastrik dia datang pada seseorang itu dengan sendiri. Pakar-pakar, saintis, doktor, pakar pun tak tahu apa punca dia. Kita tak tahu kenapa ada orang tak pernah dapat gastrik, ada orang selalu kena gastrik. Okay? Jadi tak ada salah sesiapa. Sebab kita tak tahu punca penyakit ni tak berbahaya sebenarnya. Okay? Dia tak ada cure. Ramai pesakit bila saya kata you ada gastrik, dia orang happy sebab dia orang harapkan ada ubat yang boleh saya bagi, makan seminggu 2 minggu, baik selama-lamanya. Tidak benar. Penyakit gastrik ni tak ada cure, tak ada ubat penyembuh. Tapi ubat untuk mengawal ada. Okey, nanti kita berbincang tentang ubat dan
pantang larang orang sakit gastrik ya. Okey. So penyakit ni saya nak tekan lagi sekali, penyakit ni tak berbahaya. Dia mengganggu tapi dia tidak berbahaya. Okey. Ramai orang takut bila kena gastrik nanti dia akan bertukar. Daripada gastrik bertukar jadi kanser, daripada gastrik lepas ni makanan tak ada, khasiat yang dia makan hari-hari tak masuk dalam sistem badan dia. Itu semua tak benar. Dia kalau gastrik, dia tetap penyakit gastrik, dia tak berubah, dia tak bertukar ya. Okey, salah faham tentang gastrik ni, ramai orang kata, doktor, saya banyak angin dalam badan saya sebab dia banyak sedawa kan, dia banyak buang angin kat bawah. Jadi dia orang punya teori badan dia banyak angin. Dan benda macam ni membuat fahaman tu lagi tertanam dalam kita punya ketahuan. Sebab bila dia pergi mengurut kan kalau orang pergi mengurut, masa mengurut tu orang yang ada gastrik ni duk sedawa, angin semua keluar. Lepas tu yang lagi best kalau tukang urut tu sedawa. Dia macam dia boleh sedut udara angin pada badan orang tu keluar ikut dia. Okey? Itu saya istilahkan apa tau? Marketing gimmick. Okey? Mana boleh. Badan kalau macam istilah yang pesakit selalu kata badan saya berangin, sebab itu perut saya tak selesa, sebab itu saya banyak sedawa. Kita punya badan ni pejal. Tulang, daging, mana ada angin kat situ. Kalau nak ada angin tu betul dalam perut, dalam usus. Tapi kalau urut-urut ni tiba-tiba keluar angin, fahaman tu salah. Ya? Okey. So angin tu memang dalam perut kita, dalam usus kita, dan sebenarnya bukannya orang yang ada gastrik ni perut dia berlebihan angin atau usus dia berlebihan angin, tidak. Dia yang rasa sedawa tu, sebab ingat saya kata tadi, mekanisme dia pergerakan. Perut kita ni macam bag kan, dia bukannya kempis. Jadi dia mesti ada sikit mengandungi air, udara. Dia yang silapnya kalau kita minum, kan Rasulullah kata jangan minum ini kan, dia suruh makan minum seteguk, jangan terus gong. Because kalau kita minum cara tu, secara tak sengaja kita akan telan udara. Lepas tu Rasulullah kata bila makan kunyah betul-betul kan. Bila kita makan gelojoh tak kunyah betul-betul, bila kita menelan, kita akan menelan udara. Jadi benda-benda macam ni yang betul physically kita boleh telan udara dari luar. Itu yang membuat kita bila lepas makan dan minum rasa lagi kembung dan kita kena sedawa. So salah satu petua dia, bila kita ada gastrik, janganlah makan laju sangat, minum tu jangan gonggong macam tu. Okey, yang itu boleh menghalang pada udara dari luar masuk. Okey, sebab perut kita ni aktif ni, saya kata tadi, banyak pergerakan. So kalau banyak sikit udara tertelan dan terminum, nanti bila dia squeeze memang kita rasa wok kita sedawa ya. Okey. Okey. Bila kita ada penyakit gastrik, dia ada faktor-faktor yang menggalakkan serangan tu datang. Jadi ini yang saya kata petua ni. Petua. Kalau kita dah tahu kita ada gastrik, doktor dah beritahu, cik ni ada gastrik ya. Okey, automatically kita akan bagi petua dia. Waktu makan kena ikut schedule. Macam saya beritahu pesakit saya, kena jadi baby balik. Time makan. Okey, macam baby, kita tak tunggu dia menangis baru nak bagi makan. So time makan, kita makan. Walaupun tak ada selera, walaupun dalam kesibukan, lapik perut supaya perut tu dah biasa dengan time makan tu. Dia orang Melayu ni dia very famous bila kata kalau you makan lambat nanti angin masuk, nanti perut kembung. Sebenarnya istilah tu berlaku pada orang-orang yang gastrik. Dia patut makan lunch pukul 1, tapi makan tengah hari pukul 3. Bila dia makan tu, mulalah perut dia rasa berangin. Individu-individu ni adalah orang yang ada gastrik. Sebab gastrik ni agak orang kata istilah Inggeris dia quite common. Kalau ikut statistik dunia, dalam 5 orang dewasa,
Satu, mesti ada gastrik. Tapi degree tahap gastrik dia tu berbeza. Ada gastrik yang senang nak kawal, dia boleh kawal sehingga pemakanan. Ada yang gastrik sentiasa bergantung pada ubat untuk mengawal perasaan tidak selesa tu. Tapi very common, 1 dalam 5, 20% one time or another dalam sejarah hidup dia ada mengalami fasa-fasa yang perut dia jadi macam gastrik. Jadi tak heran kalau kita dengar cerita bila makan lambat, angin masuk, lepas makan tu dia rasa kembung dan banyak sendawa. Orang yang mengalami itu sebenarnya orang yang mengalami penyakit gastrik. Pantang. Okey. Dia agak terkenal kan, orang kata bila kita ada penyakit gastrik jangan makan benda pedas. Betul, kalau ikut dari statistik, orang yang gastrik ni bila makan benda yang terlalu pedas, perut dia akan meragam. Tetapi bukan eksklusif 100%. Ada orang gastrik boleh makan pedas, tapi mungkin bahan lain dia tak boleh. Mungkin dia tak boleh makan benda yang masam-masam. Okay? Ada juga orang gastrik yang tak boleh makan benda yang berminyak dan berlemak. Ada juga orang gastrik yang boleh makan benda yang terlalu manis. Jadi dia memandang kepada individu. Pada saya, masalah sekarang ni, bila orang yang dah ada gastrik ni bersembang dengan orang yang ada gastrik, orang tu memang tak boleh makan lemak dengan minyak. So dia pun recommend kat kita, jangan makan lemak, jangan makan minyak. Kita pun ikut. Jumpa kawan seorang lagi yang ada gastrik, tak boleh makan pedas, dia kata jangan makan pedas. Kita pun tak makan pedas. Bila dia dengar 10 orang, akhir-akhirnya semua tak boleh makan. So dia punya pesanan saya, cuba dulu setiap makanan yang kita rasa boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh ni, cuba dulu. Kalau lepas you makan makanan tu dalam setengah jam, 1 jam perut mula meragam, very likely, besar kemungkinan makanan tu memang perut you tak suka. Okay? So jadi dia banyak eksperimen, banyak trial and error. Saya tak boleh bagi senarai. Pesakit gastrik selalu minta, doktor bagi saya senarai makanan yang tak boleh makan. Saya punya jawapan tak ada senarai. You sendiri kena cuba. Sebenarnya ramai pesakit before dia jumpa doktor pun dia dah tahu dah makanan apa dia tak boleh makan. Okey, stres dengan anxiety. Okey. Kita punya, macam saya terangkan tadi kan, kita punya sistem peradaban ni banyak urat saraf tak? Ya, saraf daripada otak kita turun ke bawah. Jadi dia punya maklumat tu dari bawah boleh naik ke atas, dari atas boleh turun ke bawah. So tadi bila dia sensitif, dia banyak sangat hantar maklumat dari bawah naik ke kepala. Semua terasa. Perut bergerak pun boleh berasa, benda berombak, beralun. Patient yang ada gastrik selalu cerita macam perut dia kata macam bergerak. Itu urat saraf sensitif. Tapi bila kita bercakap tentang anxiety dengan stres ni, kalau HQ ni banyak problem, banyak fikir, banyak risau, sudah tentu dia akan transmit kepada usus yang buat gastrik kita lagi meragam. Okay? So that's why bila kita ada gastrik, cuba cari kaedah-kaedah untuk kita jangan stres, jangan dapat anxiety. Dia masalah yang saya hadapi dengan pesakit yang ada anxiety, bila dia sakit perut tu akan membuat fikiran dia negatif. Aku ni jantung ke? Aku ni dapat kanser ke? Aku dapat luka ke? Bila dia risau macam tu, perut dia rasa lagi teruk lah. So pusing di situ je. Risau, sakit. Lagi sakit, lagi risau. Tapi tak mau jumpa doktor lagi. Okay? So yang ini kita kena atasi. Okay, itu dia 3 petua yang saya nak recommend pada siapa kita sini yang ada masalah gastrik. Okay, I think ini slide yang terakhir on gastrik. 8.20. Okay. Jangan kita label semua masalah ketidakselesaan perut kepada gastrik. Okay, kita cepat. Okay. Kalau kita ada ulcer, luka pun boleh. Okey, nanti saya ni gambar boleh nampak kot daripada belakang ni. Kalau kita buat scope ya, yang kuning-kuning ni semua ulcer. Dia kalau normal dia warna orange ni. Ni orange. Kalau yang macam ni semua ulcer. Yang putih ni pun ulcer. Ya, dia kalau normal dia cantik dia warna pink ataupun orange. Alright.
Penyakit lain yang boleh menyamar macam gastrik, batu dalam hempedu. Saya punya gambar rajah ni menunjukkan hempedu ni. Ini hati. Ini hempedu. Tapi dalamnya saya terlupa nak draw batu. Batu ni kat sini. Ya? Batu tu kalau dah dikeluarkan dalam operation, ini rupa dia tapi kecil-kecil lah, taklah sebesar ni. Kecil-kecil ya. Batu ni masalahnya kalau dia duduk diam-diam dekat sini tak sakit. Tapi bila dia bergerak, ada yang tiba-tiba teringin nak berjalan, dia melekat dekat sini, itu yang buat kita rasa sakit perut. Tapi sakit perut dia drama jugalah. Kalau nak bandingkan dengan sakit gastrik, tak drama sangat. Kalau sakit batu hempedu ni, kalau tahap sakit maksima 10, patient selalu mengadu 8 atau 9 per 10. Kalau orang gastrik ni selalu 4 per 10, 5 per 10 je. Ya? So ini salah satu penyakit yang boleh menyamar macam gastrik. Okey. Ni batu hempedu, warna gelap semua. Jadi yang kita takut ni, yang ini adalah kanser. Kalau ulcer biasa dia comel sikit. Kalau gastric ulcer ni uduh sikit lah rupa dia bila kita masukkan kamera. Okay. Right. Sebelum saya masuk ke topik kanser perut, saya elok kot saya buka untuk soalan. Kalau lepas ni ada masa, kita continue. Saya nak tanya sikit mengenai yang batu dalam hempedu kan. Okey. Sebab saya dah kawasan benda tu dah lama dah benda tu, tapi dia punya batu tu kecil. Untuk cakap dia punya ni dia cakap terpotong dia cakap sebab hempedu ni betul tak dia punya tu. Sebab dia cakap kalau yang lain tu kita boleh buat laser apa semua kan. Tapi dia cakap kalau dekat hempedu ni dia punya jalan dia potong lah dia cakap. Mana ada tak atau nanti laser kalau kita tak nak potong. Okey. Saya nak ulang soalan ya, bagi siapa yang tak dengar. Soalan tadi, sekiranya seseorang itu mengidap batu hempedu walaupun sebiji dan kecil, adakah jawapannya hanya melalui operation ataupun boleh buat rawatan lain macam laser ke makan ubat? Okey. Jawapannya nombor satu, saya nak tekan kat sini. Kecil besar batu tu tidak akan memberi kita gambaran sama ada dia akan memberi masalah ke tidak. Sebabnya dia, kalau batu tu kecil pun, okey, dia boleh melekat kat sini. Walaupun dia kecil. Lagi kecil, kadang-kadang lagi bahaya. Dia boleh turun, dia boleh lepas kat sini. Ni pintu gate nombor 1 dia terlepas. Tapi garanti dia akan melekat dekat pintu gate nombor 2. Sebab pintu gate nombor 2 ni kecil saja. Bila dia melekat kat sini, lagi teruk, lagi menderita. Sakitnya berlipat kali ganda. Mata boleh kuning, kita boleh terdemam-demam. Okay? So lagi teruk. Kalau dia kecil, memberi kita satu macam istilah prediction sama ada dia akan memberi masalah atau tidak. So size doesn't matter lah. Okay. Tapi rawatan ubat ni very slow. Nak bagi batu tu hancur, dia tak sama dengan batu karang dekat buah pinggang. Batu karang dekat buah pinggang cepat sikit dia nak hancur dengan ubat. Tapi dengan batu hempedu very slow. Dah dia kena makan ubat tu hari-hari. Dia mungkin makan masa 4 hingga 5 tahun. Bosan makan ubat 4-5 tahun. Dan ubat tu bukan murah. It's a very expensive medication. Lebih murah kalau buat operation. Okay. Operation pula, kita tak buang batu saja, because dari segi teknik memang susah nak keluarkan batu saja. Sebab kita kena potong ni. Nanti kita potong, nanti habis keluar hempedu yang hijau-hijau tu merata-rata. So dari segi teknik memang susah. Tapi ada sebab kedua, kenapa kita buang jaga hempedu tu. Kalau kita buang batu sahaja, katakanlah ada teknologi moden, kita boleh buang batu sahaja dengan selamat. Batu lain akan jadi juga.
There's no guarantee that batu lain yang baru akan menjadi. So kalau kita buang batu saja, dalam 4-5 tahun ada kemungkinan masalah yang sama akan berulang balik. Batu baru akan jadi. So untuk mengatasi masalah ni, potong aja kat sini. Kita tak perlu kita punya empedu. Okey, pesakit selalu kata doktor, kalau benda tak perlu, kenapa Allah Ta'ala cipta empedu tu? Okey, appendix, kita tak perlu appendix, tapi ada. Okey, dan appendix ni kalau boleh kita memang nak buang, sebab benda kecil macam tu boleh memberi masalah yang besar. Okey, memang kita tak perlu. Dia hanya bilik store. Okey, sekiranya kalau kita ni jenis yang suka makan minyak, makan lemak, itu tujuan dia. Dia boleh pancut sikit empedunya hijau tu untuk menghadamkan kita punya minyak dengan lemak. Tapi kita zaman sekarang ni kita dah tahu keburukan lemak dengan minyak kan. Kita memang cut down. Jadi kita tak perlu sangat store banyak-banyak empedu ni. Empedu ni kilang dia kat sini. Bila you buang empedu ni, production masih berterusan. Ni semua akan mengalir kat sini untuk menghadamkan minyak dan lemak dalam makanan kita. Dan kalau kita jaga diet kita, kita tak perlu menggunakan banyak sangat empedunya hijau tu, ya, untuk penghadaman. So jawapan ringkasnya, rawatan yang orang kata berkesan dan berpanjangan is operation. Saya nak tambah je, operation sekarang ni istilah yang kami pakai is keyhole surgery. Bukan laser. Laser ni saya punya pointer ni laser. Okey, yang buat operation tu bukan laser. Kita pakai kamera. Kita buat 3 lubang, tebuk 3 lubang, dan makan masa 45 minit hingga 1 jam, dan tak ada parut. Dia bergaung sikit. Dia tak ada parut. Kalau buat pagi ni, sama ada boleh balik petang besok ataupun pagi lusa. Dan bila balik tu berjalan kaki, tak payah pakai wheelchair daripada hospital. So istilah saya pakai is a very patient friendly operation. Ya, tak ada potong besar-besar, tak ada pakai stitches pun, tak jahit pun dekat kulit tu. Pakai selotip je. Ya? Okay, so on that aspect, kita panggilkan keyhole surgery itu amat mudah untuk pesakit. Tapi kos dia cerita lain lah. And pembedahan yang menggunakan kamera memang lagi mahal daripada pembedahan yang buat biasa. Okey, itu satu soalan. Ada soalan lain? Okey, saya punya jawapan. Okay. Oh, satu lagi, ada orang pergi rawatan tradisional, urut, and then orang tu bagi batu tu dah keluar. Okey, kerap saya dapat pesakit, contohnya macam you kan, you cuba berikhtiar, dan you datang 2 bulan nanti, masa appointment tu minta ulang balik. Saya kata, kenapa nak ulang balik, baru buat 2 bulan lepas. So patient pun tersipu-sipu, kata, doktor saya pergi mengurut, orang tu kata dah keluar. So kita buatlah, sama je, tak ke mana batu tu. Kalau dia tak charge mahal, tak apa, dia charge mahal-mahal. Assalamualaikum, doktor. Sebabkan tadi kita makan ubat yang lain, tentunya kita kata lain kan, makan ubat tu mungkin tegap dan boleh makan gastrik. Okey. Soalan dia, adakah gejala-gejala gastrik atau tanda gastrik ni kita boleh dapat disebabkan oleh kita makan ubat-ubat lain ataupun suplemen lain? Okey, jawapannya ya. Okey, ubat yang boleh membuat kita rasa gastrik ni, yang paling nakal sekali ubat penahan sakit. Ponstan, Voltaren, okey, tapi bukan Panadol. Panadol tak. So painkiller yang biasa ni memang yang aspirin. Aspirin. Dr. Faizan ada bagi ceramah tentang jantung kan, mesti dia ada sebutan aspirin. Aspirin boleh buat kita rasa macam gastrik. Jadi you punya soalan tu jawapan dia ya.
memang boleh. So kalau kita syak, sebab itu bila saya temu duka pesakit, kita akan tanya ada makan painkiller tak. So apa yang kita akan buat, berhenti dulu painkiller, tengok macam mana, okey, sebelum kita bagi rawatan. Nombor 2, ada antibiotik yang ada orang perut dia tak rasi. Bila dia makan antibiotik tu dia dapat macam senak-senak, sebu-sebu, ada. Okey. So ubat-ubatan yang lain ni memang boleh, bukanlah kerap, tapi boleh membuat rasa macam orang kata macam gastrik, sebu, senak. So dia punya petua, kalau kita suspek ubat tu, berhenti dulu, tengok. Berhenti dulu, tengok reda ke tak reda perut kita ni. Tapi untuk jawab soalan dia, painkiller adalah ubat yang kerap memberi orang rasa gastrik. Jadi orang-orang yang sakit jantung kan, bila doktor start dia aspirin, dia akan ramai yang kata lepas makan ubat tu dia rasa tak selesa perut dia. So jawapan dia, berhentikan ubat tu, tukar dengan pilihan lain. Sebab sekarang ni ubat untuk membagi darah tu cair tu banyak pilihan. Kita bukan bergantung 100% pada aspirin, kita ada pilihan lain. Okey, ada soalan lain tentang gastrik? Ada ke pesakit gastrik kat sini? Mesti ada. Dia pesakit gastrik ni yang sikit-sikit tu tak jumpa doktor pun. Dia cuba-cuba makan, jaga makan, semua tu dia okey. Ataupun dia pergi kat klinik, pergi kat farmasi beli ubat MMT, Gaviscon, dia rawat sendiri. Okey. Tapi itu dah yang kata hati-hati dengan penyakit-penyakit yang menyamar sebagai gastrik, ya. Okey, tak ada soalan dah. Kita ada satu soalan di belakang. Gula boleh sebabkan? Gula. Ada, kalau orang tu dah ada gastrik, ada yang sensitif dengan gula. Bila dia makan benda yang manis-manis, perut dia meragam. Jadi ada, tapi tak sekerap orang yang tak tahan makan pedas dengan yang masam-masam. Tapi jawapannya yes, ada. Satu lagi suplemen, baik-baik sikit. Kadang-kadang suplemen tu pun macam bahan-bahan natural tu kan, daripada akar-akar, daripada herba-herba tu. Okey. Ada soalan? Kepada soalan kita teruskan. Tak bergerak. Okey. Kanser perut ni, alhamdulillah, insiden dia dalam 20 tahun yang lepas ni dia menurun. Okey. In fact, dalam saya punya kerjaya pun kebelakangan ni memang jarang jumpa pesakit yang ada kanser, walaupun kami duk buat endoskopi hari-hari, ya. Tapi insiden dia berkurangan. Agak rendah. Kalau macam dalam Malaysia ni mungkin dalam setahun nak dapat 1000 orang yang ada kanser perut pun susah, ya. Tapi walau bagaimanapun, itu something yang kita kena tahu, sebab penyakit ni ada petua-petua dia yang boleh menurun dan mengurangkan risiko kita. Okay. Dia banyak genetik tau, keturunan. Sebab kalau kita tengok bangsa Malaysia ni, yang paling tinggi Cina, kedua India, yang ketiga Melayu. So faktor genetiknya memainkan peranan yang penting juga, ya. Memang genetik ni memainkan peranan. Setengah orang dalam keluarga dia ada insiden kanser kan, ada 2-3 orang kena kanser. Okey, ini kita kena menurunkan risiko kita untuk dapat kanser perut. Dan banyak benda tu kita boleh ikhtiar dengan sendiri. Okey, ini kita kata dalam konsep Islam ni ikhtiar. Okey, merokok memang sah sebagai salah satu daripada risiko, menambahkan risiko kita untuk dapat kanser perut, yes. In fact, kanser esophagus pun bertambah dengan merokok, kanser paru-paru. So ringkasnya merokok ni tak bagus lah kan. Okay. Hukum Islam pun kita dah tahu kan hukum dia. Arak, okay, insyaAllah kita orang Islam tak adalah
arak ni satu lagi, makanan masin dan berjeruk, makanan-makanan yang diawet menggunakan garam, dia menaikkan risiko kanser perut. Sebab mungkin penyimpanan bahan tu dengan garam tu kan ada perubahan pada bahan-bahan tu, macam ikan masin semua tu. Yang ini kalau kita banyak makan, asyik makan ikan masin dan makan benda yang berjeruk, dia menaikkan risiko kita untuk dapat kanser. Sekali-sekala tak apa kot, ya. Dan satu lagi, makanan yang dibakar yang dengan arang-arang sekali, macam sate tu kan, kalau banyak sangat arang itu cuba kurangkan, ya. Dia bakar jangan sampai dia hitam. Sebab bahan yang hitam tu pendapatnya dia macam mengandungi bahan yang boleh encourage, menggalakkan kanser perut. Ada orang pernah beritahu saya, bila kita makan sate, salah satu sebab dia bagi bawang. Sebab bawang tu boleh neutralize benda-benda hitam-hitam yang terbakar dalam sate yang kita makan tu. Itu ada teori orang. Sebab betul juga kan, kenapa bila kita makan sate kena ada bawang? Kalau macam timun tu kita faham lah kan, sebab kuah dia manis, pedas, jadi kita nak neutralize dengan benda yang rasa neutral, iaitu timun. Tapi selalu orang kata bawang tu dia ada dia punya khasiat untuk melawan balik benda-benda yang boleh menggalakkan kanser perut. Okey, tadi saya cakap tentang keturunan. Okey, keturunan dengan bakteria Helicobacter ni ada kaitan. Okey, saya nak menyentuh sikit tentang kuman Helicobacter. Ini kuman yang dah dikenal pasti dalam masa 30 tahun yang lepas. Kuman ni kuman jahat. Kalau you orang tak boleh ingat Helicobacter, ingat kuman helikopter je. Kuman ni setengah orang, bukan setengah, segelintir orang, kuman ni duduk dalam perut dia bertahun-tahun, macam dah bermastautin dalam perut dia. Kuman ni dia menggalakkan kanser perut. Okey. Tambah-tambah pula kalau kita ada keturunan, dalam keturunan kita, dalam atuk kita, uncle kita ada yang kanser perut, bila dapat berdua ni risikonya berlipat kali ganda. Sebab itu sekarang ni recommendation untuk screening, untuk screening kanser perut, kita tak ada recommend masuk-masuk kamera sebab insiden dia tak ramai. Bila insiden rendah, kita tak recommend screening ramai-ramai. Dia tak berbaloi kata dari segi ekonomi. Tapi kalau dalam keluarga ada sejarah keturunan kanser perut, memang kita galakkan ahli keluarga untuk buat ujian Helicobacter. Kita boleh menurunkan risiko keluarga tu untuk mendapat kanser kalau kita boleh hapuskan kuman Helicobacter ni, ya. Okay. Kuman ni untuk test dia senang je. Ambil darah, ujian darah boleh memberi kita maklumat sama ada you ada tak kuman Helicobacter ni dalam perut. Okey, kalau keputusan tu macam was-was, kita boleh buat ujian pernafasan. Kita ambil pernafasan tu, kita boleh analyse dalam makmal dan kita boleh tahu. Yang ni biopsi ni, masa buat endoskopi ni sudah menjadi satu rutin. Semenjak kita kenal pasti kuman Helicobacter ni 100%, siapa yang buat endoskopi yang masuk kamera ikut mulut, wajib kita ambil sikit cebisan lapisan perut dia, mikroskop, tengok ada tak kuman Helicobacter pylori ni, ya. So bila ada antara kita yang dah buat skop, kadang-kadang doktor tu tak cakap pun tentang kuman ni sebab keputusan dia negatif. Bila negatif, dia orang tak bercerita banyak-banyak. Kalau positif baru dia orang bercerita. So sekarang ni kita kena assume siapa yang buat masuk kamera ikut mulut, semua akan diuji untuk test Helicobacter. Okay? Tapi pada kita sini yang ada ahli keluarga yang ada kanser perut, tolong buat ujian Helicobacter. Sekurang-kurangnya ujian darah. Tak mahal pun, RM40 je. Ujian pernafasan ni RM400. Endoskopi ni tak payah sebutlah harga, Okey. So untuk menurunkan risiko kanser, pemakanan sayur, buah-buahan dengan serat.
Okey, yang ini boleh mengurangkan risiko untuk kanser. Jadi tujuan saya mencerita sikit tentang kanser perut ni because kita ada langkah-langkah yang kita boleh buat untuk menurunkan risiko. Bukannya tak boleh buat apa, boleh. So dengan cara pemakanan pun boleh menurunkan risikonya. Malangnya kita di kalangan orang Melayu ni, kita punya pengambilan sayur ni agak kurang rasa. Especially budak-budak. So pada kita yang ibu dan ayah di sini, nanti kita kena latih anak kita daripada kecil. Sebab pemakanan ni adalah latihan daripada kecil untuk makan buah dan sayur-sayuran. Sayur ni kalau anak dia tak suka, kita kena tukar-tukar sayur masakan kita tu. Sebab satu hari nanti mungkin dia terjumpa dan termakan sayur favourite dia. Kalau dia duk makan bayam, dia pun tak apa, no problem. Tapi kita kena introduce sayur-sayuran pada anak kita daripada kecil supaya dia menjadi satu kebiasaan. Saya ramai budak-budak umur belasan tahun yang tak makan sayur. Benda yang hijau dia tak makan. Tapi kalau tak makan benda hijau, dia makan benda yang warna macam carrot ke cauliflower pun okey, kan, daripada tak makan langsung. Buah-buahan satu, kita kena amalkan ni pada setiap masa, breakfast, lunch dengan dinner. Okey. Dan of course fiber lah. Fiber dia bagus untuk perut dan juga usus. Okey, sekejap lagi 40 ringkas saja. Endoskopi, kamera masuk. Kalau orang ada gastrik, endoskopi dia 100% normal. Sebab saya dah kata tadi, gastrik ni masalah pergerakan, bukannya masalah struktur. Masalah struktur, ulcer, kanser ataupun radang perut, itu yang kita boleh nampak. Tapi pergerakan tu memang kita nampak pergerakan, tapi kita tak tahu dah kuat tak kuat bila kita buat skop, kan. Kita buat skop 5 minit saja. Ramai orang takut nak buat skop. Tu saya nak cerita sikit. Okey. Dia biasanya macam dalam gambar rajah ni pesakit mengiring, kita bagi ubat tidur. Dan prosedur dia hanya 5 minit. Kita masukkan kamera di televisyen dia. Okay. Very simple, mudah sangat prosedur dia. Tak payah masuk ward pun. Okay. So nak beritahu masa endoskopi tak sakit sebab kita bagi ubat tidur. Tapi bukan bius. Tak berbaloi bagi bius macam pakai bius untuk pingsan untuk operation. Sebab dia ni bukan satu operation. Nak intai-intai, nak jenguk-jenguk je 5 minit. So kita bagi ubat pelali macam rasa mengantuk, mamai-mamai, macam mimpi-mimpi je. Okey. Prosedurnya 5 minit dan tidak berbahaya. Kita tak ada buat. Kita kalau lebih-lebih pun kita biopsi je. Kita gigit sikit 2-3 tempat untuk kuman Helicobacter pylori itu je. So it's a simple procedure. Datang pagi, bila dah bangun, ubat tidur tu dah habis dalam badan kita, dah bangun, boleh balik. Tak ada masalah. Okey. Alright, sempat saya habis 8.45. Maghrib lah kan? Isyak lah. Ada apa-apa soalan? Endoskopi. Sebab saya pernah mengalami 2 kali endoskopi lah. Okey. Satu mengenai mulut, satu mengenai ibu kan. Di sana tak apa function lah mulut dengan ibu. Ada perbezaan tak macam? Okey, soalannya endoskopi ni apa bezanya yang buat melalui mulut dan satu lagi yang buat melalui dubur lah, melalui bawah ekor punggung. Dia tengok pada bila doktor tu interview you kan dan periksa you, tujuan kita tu kita nak tahu penyakit you dan siasatan apa yang relevan untuk you punya aduan tu. So kalau masalah you banyak pada atas, sebu, senak, loya dekat atas, kita hanya buat ikut mulut. Tapi kalau you mengadu sakit you dekat dengan bawah, kiri, kanan, sakit tu lebih bawah pusat, kita akan buat ikut punggung. Kalau buang air besar, berdarah, kita buat ikut punggung. Kalau ada perubahan dari segi kita punya habit ataupun kita punya cara pembuangan najis tu kan, tiba-tiba minggu ni nampak macam kerap buang air besar 4-5 kali sehari,
tak settle sampai 2-3 minggu macam tu je, normally kita masukkan kamera. Kanser usus lagi kerap daripada kanser perut. Jadi kita hati-hati lah. Kalau siapa-siapa yang ada mengadu tentang perubahan pembuangan najis nampak berlendir, nampak ada darah, wajib kita masukkan kamera ikut punggung untuk pastikan bukannya kanser usus besar. Usus kecil tak ada kanser, usus besar. Usus besar ni kalau kita dapat kesan kanser tu peringkat awal dan kita potong, cure, sembuh. Tak payah kemo, tak payah radioterapi kalau peringkat awal. Tapi kalau peringkat dah stage 3, stage 4 susah sikit. Jadi pembuangan najis kita tu, sebab itu saya selalu pesan kat pesakit semua bila dah umur meningkat. Sebab kanser ni dia punya risiko meningkat bila kita berumur. Sebelum kita flush toilet tu, tengok kali imbas saya tengok ada darah ke tak ada darah. Kalau ada darah, mesti masuk kamera ikut punggung. Sebab kita nak kesan sama ada kanser. Tapi punca perdarahan dalam najis banyak sebab. Buasir pun boleh berdarah. Okey. Kalau ada radang usus, ada infection, jangkitan dekat dengan kita punya tubuh, dekat kawasan bawah tu pun boleh berdarah. Kalau kita ada macam luka pun, ulcer dekat usus kita pun boleh berdarah. Tapi yang paling bahaya is kalau ada kanser usus besar. Dia panggil colon cancer. Itu yang kita khawatir sikit. Okay. Masa endoskopi, X-ray gambar apa kan? Dia kata dekat usus ni dia ada macam apa? Macam jerawat macam putih tu. Banyak macam. Dekat benda ni kalau lama-lama dia membesar cakap dia akan menjadi kanser usus. Yang ni masa dia buat skop. Okey. Maknanya selepas saya buat skop itulah kan. Dia bagi tahu benda ni dia dah buang lah masa skop itu. Jadi saya tak faham tu macam mana benda tu boleh wujud yang apa ada term dia panggil apa nama yang Polip. Dia jerawat. Tapi bukan putih-putih kot. Dia soalannya tadi bila buat skop ikut punggung, kadang-kadang doktor jumpa polip, POLYP lah istilah Inggeris dia. Polip ni dia macam biji anggur tak? Dia kadang-kadang ada yang bertangkai, dia putih-putih anggur tu macam tu. Tapi kalau dia kecil sangat dia macam jerawat dalam usus besar. Polip ni dia boleh membesar. Dan bila dia cukup besar, dia boleh bertukar jadi kanser. Jadi kita punya petua, bila kita buat skop untuk hal lain, katakanlah I buat skop sebab you buang air besar berdarah kan. Tapi kita terjumpa, ternampak polip ni, kita akan buang. Sebab memang polip ni kalau dibiarkan nanti dia boleh membesar, tapi tak semestinya. Tapi kalau kita dah takut dia membesar, dah jumpa, baik buang. Prosedur nak buang tu senang je, bukannya operation. Dia buang ke polip dia? Kita kalau polip terkecil, kita boleh pakai biopsi, gigit 2-3 kali, hilang. Sebab dia macam jerawat saja. Kalau dia besar, kita akan pakaikan wire tu macam leso. Kita masukkan leso tu, kita jerut tangkai dia, lepas tu dekat dengan wire tu kita pass electric current, dia akan putus dan dia tak berdarah. Sebab itu kita pakai electric current. Electric current tu akan memberhentikan sebarang pendarahan. So kita putuskan, lepas tu kita ambil, kita hantar ke makmal. Tapi selalunya polip ni dia bukan kanser lah, sebab dia kecil. Tapi kita tak tahu, bila dia besar nanti dia boleh tukar. So itu kenapa setengah orang ada polip, setengah orang tak ada? Tak boleh nak jawab soalan tu. Memang setengah individu senang dapat polip, kita tak tahu. Dan dia tak ada cara nak menghalangsnya. Ada orang tu umur 80 tahun saya skop bersih aja usus, tak ada apa. Dan kita buat orang umur 50 tengok banyak polip. Kita tak tahu kenapa setengah individu
senang dapat polip. That's why faktor genetik ni, keturunan ni memang amat orang kata ketara lah dalam penyakit-penyakit. Mana-mana penyakit pun, termasuk polip ni. Dia tengok pada individu. Kita tak boleh nak agak siapa ada polip, siapa yang tak ada polip. Tapi kita tak adalah recommend buat skop semata-mata nak cari polip. Tak. Orang kata itu bukan satu indikasi untuk buat skop. Apa simptomnya? Tak ada simptom. Polip tak ada simptom sebab dia semua kecil-kecil. Kecuali dia dah membesar, walaupun dia bukan kanser, tapi dia banyak saluran darah dekat permukaan dia, dia mudah berdarah. Setengah polip tu, dia punya permukaan tu banyak saluran darah. Jadi bila dia bergesil dengan najis, dia akan berdarah. Kita pernah jumpa kes-kes tu, off and on dia berdarah. Bila kita masuk, kita tengok memang dia punya polip tu memang merah menyala. So yang itu kita buang lah. 4-5 bulan lagi? Dalam masa 4-5 tahun dia akan develop balik. Dia bila you dah ada polip, normally kita recommend lepas 3 tahun buat sekali lagi. Sebab you kita dah tahu dah you ni individu yang senang dapat polip. So bila kita buang polip tu, takut polip baru akan tumbuh. Tapi kita masih bagi masa 3 tahun lah, sebab polip ni dia nak membesar tu lambat. Tapi ada individu kita buat lepas 3 tahun, tak ada pula. Tak ada polip baru yang tumbuh. Dia boleh datang balik sebab faktor genetik. Memang setengah orang senang dapat polip. Tapi polip ni bukan kanser. Dia boleh jadi kanser bila dia membesar. Okay, soalan. Seseorang yang nak buat operation buang bedu, Ya. kesan sampingan dia pada sistem dalaman dia Okey. selepas Okey. penjagaan ke ataupun jangka masa. Okey. Soalan dia, apakah implikasinya pada individu yang dah buang dia punya empedu? Ada masalah ke tak ada masalah dari segi makanan dan penghadaman? Jawapannya tidak ada. Dia ramai orang yang dah buang batu empedu dia dan dia boleh makan minum macam biasa. Dia empedu tu macam saya beritahu tadi, dia macam bilik store untuk store empedunya hijau yang pahit tu. Empedu ni tujuan dia adalah untuk menghadam minyak dengan lemak. So kalau kita makan terlampau banyak lemak dengan minyak, katalah nasi minyak makan, masa tu kambing sekali dengan rendangnya, macam-macam, masa tu memang empedu tu akan membantu dengan dia bagi extra dose untuk menghadam. Okay? So tapi kalau kita tak ada empedu pun, apa yang mengalir directly, macam gambar yang saya tunjuk tadi, daripada hati tu direct itu pun cukup dah untuk menghadamkan minyak tu. Okey, katakanlah orang tu dah buat operation dan dia tiba-tiba makan banyak sangat berlemak. Tak bahaya, tapi mungkin dia rasa berangin sikit. Masa itu sebab bila minyak dengan lemak tak hadam, bakteria akan hadamkan. Bakteria ni bakteria yang normal lah. Dalam usus kita besar, kita memang ada bakteria. Bakteria ni masalahnya bila dia menghadamkan minyak dengan lemak yang tak dapat bile tadi, dia akan produce banyak angin. Jadi orang kata worst case scenario, paling teruk pun mungkin buang angin banyak sikit lah kalau kita terlebih makan minyak dengan lemak, ya? Tapi dia tak membawa mudarat, dia tak membahaya. Dari segi nutrition, dari segi nutrition badan kita, okey, kita boleh serap apa yang perlu serap. Dia tak menjejaskan kita punya penghadaman makanan. Ada orang takut nanti bila dah buang empedu tak boleh hadam makanan. Tak betul. Penghadaman makanan seperti biasa. Pesakit saya yang paling muda buang batu empedu dengan empedu sekali umur 17 tahun. Terpaksa buang sebab dia nak sit for SPM, asyik sakit perut aja. Okey, mengganggu dia punya pembelajaran. So kita decide buang, tapi dia okey. Lepas tu tak ada masalah.
Sekarang ni umur dia berapa dah? Ada kot dah umur 30 tahun dah. So tak apa buang empedu. Kalau kita ada empedu tapi tak sakit, ada dua pilihan. Kita boleh tunggu sampai sakit, okey, ataupun kita buat sebelum kita sakit. Kalau kita tunggu sakit boleh, tapi takut masa kita sakit tu umur kita dah 70 tahun, dah ada masalah jantung, masalah paru-paru, pakar bius pun takut nak bagi bius. Okey. Nombor dua, kalau kita tunggu, kalau PKP dah berakhir nanti, kita pergi buat umrah ke haji ke, tiba-tiba buat batu empedu buat hal, satu masalah. Kalau dalam negeri tak apa. Okey. Kalau kita buat secara awal, advantage dia kita masih muda dan masih sihat. Nombor dua, kita boleh plan operation tu, tak mengejut, bukannya emergency. Dan nombor tiga, masa kita tengah bekerja ni, ada insurance, ada medical benefit daripada company, kita gunakan. Nanti bila dah pension nanti, tak adalah medical benefit, kena bayar sendiri. Boleh buat government hospital, tapi government hospital dia punya waiting list tu lama sikit lah. Dari segi kos memang tinggi lah operation, sebab dia pakai kamera kan. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada soalan daripada Pulau Wadidi NP. Okey. Berkenaan dengan makan lewat malam, dia tak menyebabkan gastrik atau ada kaitan dengan perut. Okey. Makan lewat malam tidak menyebabkan gastrik. Ya. Kalau macam kita dah jadi habit makan 6 kali sehari, ada orang makan sikit-sikit tapi dia memang makan sarapan, minum pagi, morning tea, lunch, afternoon tea, dinner, makan malam, lepas tu ada supper pula macam orang Cina. Okay, it's okay, tapi dia kena makan sikit-sikit, tak boleh makan banyak. Kita tak galakkan makan malam lewat pukul 10 banyak-banyak, sebab bila kita makan banyak, number one, asid banyak keluar masa tu, asid banyak keluar. Jadi kalau kita makan pukul 10, pukul 11 kita baring. You see? Kalau kita fikir dari segi logik asid banyak dalam perut, betul kita baring, senang asid tu nak naik ke tekak. So tu yang kita kata dapat acid reflux tu. Jadi kita kata kita kena senggang between 2 jam, 2 jam setengah sebelum kita baring. Sebab kita nak halang pada asid tu naik ke atas, nanti mulalah ada rasa pedih, tekak rasa perit, ya, sebab asid tu naik ke atas. Nombor dua, bila kita makan lewat malam, selalunya orang makan lewat malam ni sebab dia lambatkan dinner dia, itu masalahnya. Dinner dia pukul 10. Bila you lewatkan you makan dinner, masa tu you dah lapar, peluangnya bila kita makan dah lapar, kita akan makan lebih banyak. Itu masalah dia. Bila perut terlalu lapar, kita akan makan banyak. Sebab itu kalau kita makan sebelum lapar, ikut time, kita boleh kontrol. Tapi bila kita dah terlalu lapar, kita makan banyak. So yang tak bagus bila makan malam ni, kita tend to eat more. Number 3, bila kita makan dan kita berehat, semua kalori-kalori yang kita makan tu akan ditukarkan jadi lemak. Jadi kita senang gemuk bila kita makan malam. Sebab bahan-bahan tu tak dibakar kan. Sebab kita baring, tidur sedap kan. Jadi nutrisi tu, usus kita dia tak kira berapa you makan, dia akan serap semua. Tapi bila dia tengok kita tak memerlukan kalori tu, dia tukar jadi lemak untuk simpan kat badan kita. Jadi selalunya kalau orang makan lewat malam ni, dia orang susah nak menurunkan berat badan, ataupun berat badan dia orang senang naik. Okay. Ada soalan lain? Apa punca? Hernia. Okey, ni topik yang jauh daripada topik kita lah. Hernia ni kalau istilah Melayu dia hernia macam-macam hernia. Kalau hernia dari segi kita punya usus ni, orang Melayu panggil uluran lah. Hernia ni sebab kita punya perut ni, dinding dia ada yang lemah. Kita punya perut ni, you kira dia macam apa lah? Macam tirai lah, ya? Kalau ada bahagian tirai tu yang dah terkoyak,
Jadi benda boleh lalu boleh terkeluar kat situ. Yang itu selalunya semula jadi, baby boleh dapat hernia. Sebab dia semula jadi memang ada bahagian dia punya abdominal wall ni, dinding perut dia yang lemah, yang boleh usus tu masuk. Tapi ada juga hernia sebab lepas operation. Bila kita dulu-dulu banyak operation yang potong besar-besar kan, bila dia sambung tu, sambung, tapi dia tak sekuat natural yang Allah Ta'ala buat. Jadi bila dia sambung tu, jadi macam kita jahit kain lah. Kalau kita tak jahit betul-betul, dia akan terburai, ada lubang, usus akan keluar. Itu yang namanya huluran. So itulah hernia. Hernia tu secara ringkasnya, kalau ada kelemahan pada kita punya dinding perut, dinding abdomen, bukan perut yang saya cakap back tu. Istilah perut ni abdomen. Dia tempat yang kerap dekat pusat satu dengan ni, dekat tepi ni. Orang Melayu panggil uluran. Ada soalan lain? 9. Jantung. Okey. Soalannya, ada tak ujian darah untuk mengesan kanser di peringkat awal? Okey. Jawapannya, memang ada ujian darah untuk mengesan kanser. Tetapi ujian-ujian kanser yang ada sekarang ni, dia kalau dia macam mana kata, kalau dia negatif, tak semestinya you tak ada kanser. Dia orang kata tak 100% dia punya ketepatan tu. So kami punya pengalaman, okey, kita dah buat skop, dah sah patient ni ada kanser usus. Kita dah ambil biopsi, kita dah hantar kat makmal memang confidence 100% dia ada kanser. So kita hantar cancer marker. Kita panggil ujian darah tu, istilah medical dia cancer marker untuk kanser usus. Ada patient keputusan dia negatif. Sebab dia kanser tu dia tak mengeluarkan bahan yang kita check tu. Bukan semua kanser mengeluarkan bahan tu. Majority yes, ya. Tapi ada segelintir yang dia tak mengeluarkan bahan tu. Jadi test ni negatif. Padahal kita dah tahu 100% tisu dah ambil kanser. So itu salah satu sebab kenapa kita tak recommend buat cancer marker untuk screening pada semua orang. Kita lebih pandukan kepada sejarah keluarga. Dalam keluarga ada tak kanser. Lepas tu simptom-simptom lah. Macam kalau najis tu ada berdarah, dan kita buat skop, masukkan kamera. Tapi kanser marker ni macam-macam ada. Kanser payudara, kanser prostate, kanser usus besar, kanser pankreas. Macam Tan Sri Mahyudin tu dia ada kanser pankreas kan. Tapi dia tak full proof, dia tak 100%. Nombor 2, kanser marker dia punya ujian mahal. Satu test saja 80. Kalau kita nak buat 5 test, RM400. Kan? Lepas tu yang masalahnya, orang ni tak ada kanser. Mr. CA ni, dia tak ada kanser, tapi dia pergi buat screening test tu. Adalah dalam 5 tu ada satu tu macam tinggi sikit. Kan? Nak kata normal pun tak, nak kata tak normal sangat pun tak. Dia macam borderline. Bukankah itu dah menimbulkan satu kerisauan pada individu tu? Jadi kami punya bila pesakit datang situ dengan keputusan yang tak normal, dia tunjuk kat kita terpaksa lah buat ujian. Kalau kanser marker tu adalah lebih kepada katakanlah hati, kita akan buat CT scan dengan ultrasound hati. Katakanlah kanser marker tu pankreas, macam Tan Sri Mahyudin Yassin tu kan, kita akan buat CT scan. Kalau marker tu kanser usus, masuk kamera. Kalau kanser marker tu prostate, kita akan buat ultrasound dan kita akan biopsi. Jadi keputusan yang orang kata antara normal tak normal ni,
akan membuat lebih banyak siasatan akan dibuat. Kalau tak buat nanti fikiran terganggu. Jadi kita kena buat supaya fikiran tu settle balik. Tidak nanti hari-hari duk fikir aku ni ada kanser ke tak ada kanser, ada kanser ke tak ada kanser. Jadi kita tak recommend. Macam kalau pesakit datang buat medical check up, orang yang sihat walafiat, nak cek jantung, nak cek semua, kita tak adalah kata okey tolong buat kanser maka. Tak. Selalu yang push untuk kanser maka ni adalah mak swasta. Dia orang pergi office to office ni untuk cek buat medical check up, cek darah, dan dia promote sekali kanser maka. Jadi ramai orang yang tertarik dengan tu buatlah. Tapi dia tak 100%, dia tak fool proof kita kata. Kanser maka ni satu je yang saya rasa, saya dari segi profesional saya rasa yang amat berguna kanser maka ni. Kalau pesakit tu ada kanser usus besar, kolon kanser, terbukti memang ada kanser, dan bila kita hantar ujian kanser maka tu memang tinggi. Katakanlah normal 5, dia punya 80. Okey. So apa yang kita gunakan dengan kanser maka tu, bila dah potong usus dia, dah buang, every 6 months kita akan hantar ujian kanser maka tu. Sebab lepas operation, bila kita hantar kanser maka tu almost zero lah, kurang pada 5, sebab kanser dah dibuang kan. Tapi kalau kita buat ujian tu every 3 months, nampak dia naik, maknanya kanser tu dah datang balik. Jadi kanser maka ni berguna bila dah confirm orang tu ada kanser, dan kita nak monitor sama ada kanser tu dah cure ke atau kanser tu akan datang balik. Because kalau kanser usus, takkan kita nak masuk kamera tiap 3 bulan kot kan. Kalau kita buat ujian darah tu lebih memberi kita senang sikit, cocok aja hantar. Okey, itu kanser maka. Tapi kita tak raya buat. Tapi kita tak macam saya promote test darah untuk Helicobacter tu kan. Yang itu memang recommendation. Tapi kalau macam kanser maka ni bukannya satu recommendation. Skop pun untuk orang yang kita nak screen untuk kanser pun kita tak recommend buat skop untuk orang yang ada yang kita nak screen tengok dia ada kanser perut ke tidak. Okey. Ada soalan lain? Soalan tentang booster COVID saya tak boleh handle. Kalau kita bincang tu pukul 12 malam tak balik. Tingkat 3. Jadi bagi hak Masjid Al-Anwar, kami mengucapkan kita atas kesediaan masa dan perkongsian pada ilmu yang memang kata berguna pada kami semua. Terima kasih banyak. Terima kasihlah, tahniah pada komiti membuat program kesihatan macam ni. Memang bagus. I think all masjid should promote macam minggu kesihatan untuk benda-benda macam ni, kita berkongsi ilmu. Okey, terima kasih.